Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, murid-murid, hari ini kita akan sambung bab hijrah membawa rahmat yang kita telah belajar pada minggu lepas. Hari ini kita akan sambung mengenai peristiwa yang berlaku setelah Nabi SAW menerima perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah, dan juga kita akan menganalisis kepentingan hijrah ke Madinah dengan betul. Dan kedua-dua ini merupakan objektif utama dalam PDPR kita pada pagi ini. Peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah. Nabi SAW berhijrah setelah mendapat perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Baginda pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perancang rapi serta tersusun diatur bersama-sama. Di dalam kotak ini dinamakan 4 orang individu yang terlibat secara langsung dengan hijrah baginda Nabi SAW ke Madinah. Yang pertamanya adalah yang bernama Abdullah bin Uraikid. Dia adalah seorang musyrik. Tugasan dia adalah diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Tujuan baginda Nabi SAW mengupahnya adalah untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Individu kedua pula adalah Abdullah bin Abu Bakar, iaitu anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tugasannya adalah ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda Nabi SAW di Gua Sur. Tujuannya pula adalah untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Dan individu yang ketiga juga adalah anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Asma binti Abu Bakar. Beliau ditugaskan menghantar makanan. Tujuannya pula adalah memastikan bekalan makanan mencukupi untuk Rasulullah SAW dan juga ayahnya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan individu yang keempat yang bernama Amir bin Fuhairah. Tugasannya adalah beliau ditugaskan untuk menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Tujuannya pula adalah mengelak dijejaki musuh dan juga memastikan bekalan minuman mencukupi. Jadi keempat-empat individu yang telah disebut namanya ini memainkan peranan yang begitu besar dalam kejayaan hijrah baginda Nabi SAW ke Madinah. Namun perancangan baginda Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah telah diketahui oleh musyrikin Mekah. Maka mereka merancang untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah baginda mengetahui perancangan musyrikin Mekah itu, maka Nabi Muhammad SAW meminta Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Tujuannya adalah untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu, baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu
bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini telah berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Namun setelah golongan musyrikin Mekah mengetahui bahawa mereka tidak berjaya membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pembesar musyrikin Mekah telah menyatakan bahawa sesiapa yang berjaya menangkap Nabi Muhammad akan dihadiahkan 100 ekor unta. Kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di serata Mekah dan di luar kota Mekah, kerana hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan hijrahnya. Setelah menempuh perjalanan yang begitu mencabar, maka tibalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Quba dan Madinah. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tiba di Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tiba di Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar serta membina masjid. Kini masjid ini dikenali sebagai Masjid Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah rentetan peristiwa yang terjadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah. Seterusnya kita lihat kepada kepentingan peristiwa hijrah. Kepentingan peristiwa hijrah di antaranya umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman dan damai. Yang ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Yang keempat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Dan yang kelima, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi berdakwah. Inilah beberapa kepentingan daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga murid semua dapat mengambil manfaat dan dapat memahami perbincangan yang telah disebut di dalam video ini pada hari ini. Dan saya harapkan murid-murid semua dapat menjawab soalan pengukuhan tajuk Hijrah Membawa Rahmat.
Murid-murid semua dikehendaki menulis jawapan di dalam buku tulis pendidikan Islam. Guru akan semak semasa kelas pada minggu hadapan. Latihan pengukuhan yang murid perlu jawab adalah yang pertama, senaraikan 4 nama orang yang terlibat secara langsung dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan soalan yang kedua, tuliskan 5 kepentingan peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Setakat itu sahaja proses PDPR kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.